Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani dan berita yang ditunggu-tunggu. Jutaan individu di Malaysia, termasuklah ibu bapa, apatah lagi pelajar-pelajar, sekolah akan mula dibuka pada 24 Jun ini. Ya, bulan ini, dan ia membabitkan hampir 500,000 pelajar. Cuma pelajar yang berada di tahun peperiksaan utama sekolah menengah, iaitu SPM, SPVM dan sebagainya yang akan masuk ke sekolah dahulu, dan jumlahnya lebih kurang 500,440. Tetapi kita bukan bersorangan, ya, malah kita bukanlah yang terdahulu di Malaysia membuka sekolah kembali, kerana negara China sudah pun melakukannya. Malah di Wuhan, tempat asal bermulanya pandemik ini pun sudah mula dibuka. Bayangkan di sekeliling saya ini ada kepingan plastik kiri, kanan dan depan. Itu antara yang inovasi dibuat di China dan juga di beberapa negara di Eropah supaya tidak ada rembesan cecair yang boleh pergi kepada orang ataupun pelajar di sebelah. Malah hampir kesemua mengadakan SOP ataupun prosedur operasi standard untuk mengambil suhu di pintu masuk. Kalau di Wuhan, anda juga mungkin telah melihat gambar mereka memakai topi, ada jarak 1 ke 2 meter supaya kalau bersentuh mereka tahu itu adalah tidak boleh. Di Malaysia bagaimana? Ini yang saya nak lihat, kerana anda boleh membaca di internet, di astrawani.com pun ada pelbagai. Kalau boleh ambil surface, kita boleh nampak lessons from around the world, how schools are opening up after COVID-19 lockdowns. Ada pelbagai cerita dalam tu, dari Denmark sampailah ke negara China. Tetapi di Malaysia bersama saya pada malam ini dalam talian, Cheryl Ann Fernando, cikgu yang paling hebat. Cheryl, satu hari saya nak jadi pelajar tua Cheryl. Beliau adalah pengarah Global School Leaders, TFM dulu dan sebagainya. Dah lama saya tak bertegur sapa. Selamat Hari Raya, boleh lagi kalau sebulan. Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. Saya ingin terus saja, petang tadi pukul 4 lebih kita dah dengar Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin mengatakan bahawa sekolah akan dibuka Jun 24. Cheryl, reaksi terus kerana saya tadi pergi intip lah garis masa Twitter Cheryl. Ada banyak benda kita boleh cakap malam ni, tapi komen ringkas dulu Cheryl. Okay, saya rasa this is definitely an announcement that is welcome, terutamanya untuk pelajar SPM. Mereka semua, terutamanya guru-guru dan ibu bapa pun menantikan pengumuman ini sebab mereka sangat risau kan tahun depan mereka nak duduk untuk SPM. So I think this is really welcomed, especially untuk pelajar SPM. So I'm very happy that they opened up the school already. Okay, Profesor Madya Dr. Muhammad Ali bagaimana? Saya percaya semua warga negara, khususnya guru-guru, ibu bapa, penjaga dan murid-murid dan juga komuniti sekolah memang menunggu-nunggu, menanti-nanti tentang pengumuman ini. Dan pengumuman ini betul-betul seperti yang dijanjikan oleh Menteri Kanan Pendidikan, 2 minggu sebelum pembukaan dia akan diumumkan. Dan diberi keutamaan kepada pelajar-pelajar yang akan mengikuti peperiksaan awam. Ini satu pendekatan yang amat baik dan diterima oleh saya kira ramai orang. Dan saya percaya ini akan dilakukan kemudian berperingkat kepada tingkatan yang lain atau darjah yang lain. Jadi saya mengucapkan syabas kepada kementerian dengan bersama Kementerian Kesihatan dan juga bahagian keselamatan negara. Ditambah dengan hakikat bahawa hanya ada 2 kes baru positif COVID-19 hari ini, satu daripadanya kes import, maknanya satu saja jangkitan tempatan, kita boleh berpandangan positif. Ada harapan tinggi tentang perkara itu, bahawa susulan kepada tahun-tahun peperiksaan, tahun-tahun lain juga akan dibenarkan kembali ke sekolah, termasuklah sekolah rendah. Cuma saya nak tanya Cheryl dalam hal ini, kerana kita bukanlah pertama negara yang membuka kembali sekolah. Wuhan, Denmark dah dekat beberapa minggu dah buka. Jadi Cheryl, saya lihat di media sosial banyak bercakap dan juga menyebarkan kembali tulisan tentang sekolah di luar dan sebagainya. Apakah prosedur operasi standard yang Cheryl, pada pendapat Cheryl, patutnya dilihat daripada awal lagi? Saya faham
tumpuan pertama kepada tahun peperiksaan. Tetapi kita juga perlu mengambil peluang ini untuk mengadakan lonjakan baru. Ini normal baru. Dan Menteri Kanan Pendidikan tadi, Dr. Razi Jidin, begitu terbuka ketika menyampaikan berita itu dan mengambil soalan wartawan. Jadi kalau boleh Cheryl, berikan pandangan, kita perlu penanda aras baru ini. Ya, pada pendapat saya, firstly, selepas kita dah open for exam classes, saya rasa the next group yang sepatutnya go in is pelajar-pelajar yang at risk, pelajar yang vulnerable, sebab research menunjukkan the longer pelajar vulnerable ini tidak ke sekolah, the less likely they are to return. Maknanya kita akan face dengan dropouts. Jadi ini sesuatu yang membimbangkan. Even the sekolah-sekolah yang kami bekerja, mereka bercakap tentang pelajar tingkatan 5 yang ramai telah mencari pekerjaan untuk membantu keluarga mereka dalam masa PKP ini. Dan ada kemungkinan mereka tidak akan return. So that is very worrying. So now that we've opened untuk SPM, perhaps the next group sepatutnya sekolah identify mana pelajar yang ada risk untuk drop out ataupun pelajar yang tidak mempunyai akses kepada teknologi, and they can be the next group yang masuk supaya kita boleh pastikan tak ada loss of learning. Sebab loss of learning dengan learning gap tu pasti akan berlaku sebab dah lama, hampir 2 bulan mereka tidak ke sekolah. Dan juga kalau kita interrupt education service seperti yang happen now in this pandemic, memang akan ada long term consequences. Jadi kita kena mengambil kira semua ini untuk fikir betul-betul, okay, who is the next group yang kita nak masuk. So while I think SOP yang kita KPM dah sediakan is very good dari segi logistics, I hope the next step yang kita akan ambil is to also look at the dropouts, pastikan tiada pelajar yang tercicir. Kita juga kena melihat dari segi mental and emotional well-being of our students. Yep. Cheryl, saya nak tanya terbalik sikit. Selalunya fokus banyak kepada pelajar dan tentunya Profesor Mak Diah pun melihatnya begitu. Tapi bagaimana tentang kepimpinan guru dan juga pentadbir sekolah di era yang tidak pernah kita hadapi ini? Cheryl, kalau boleh komen sikit. Saya tengok school leadership in uncertain times tu ada dekat garis masa Cheryl. Ya. So saya rasa we can see betapa pentingnya actually the role of a school leader dalam masa krisis ini. Di kebanyakan sekolah yang bekerja dengan kami lihat the role of the school leader ini telah beralih kepada more of a community leader. Okay. Schools families akan reach out to them untuk meminta bantuan and all that. So I think it's really sekarang bergantung kepada school leader bagaimana dia hendak menggerakkan sekolah to the next level. And I hope there is more empowerment untuk pentadbir sekolah kita so they can do more for their schools based on the need of the school. Faham. Prof, saya nak tanya soalan tentang SOP dan sebagainya, tapi saya nak gabung jalinkan dia dengan pemikiran baru. Kerana tadi saya kira sendiri ada 3 kali lah paling kurang Dr. Razi Jidin sebut PIBG, tapi mungkin lebih. Jadi pada pandangan saya, kalau guru terpaksa untuk memastikan SOP, mereka perlu berada di luar pagar, menunggu pelajar-pelajar ini tiba. Sekolah mungkin ada 2 atau 3 atau 4 pintu dan mungkin seorang 30 saat paling kurang untuk direkodkan suhunya. Kalau suhu tu boleh, kalau dia berjalan kaki, matahari, mungkin bacaan itu tinggi, dia kena rehat dulu dan sebagainya. Jadi proses itu memakan masa. Jika ini dilakukan bersama komuniti, seperti ibu bapa yang boleh menjadi sukarelawan sebelum mereka pergi masuk waktu kerja, mereka boleh bersama dengan guru menjadi lapisan barisan depan menyambut. Kalau tidak nanti dia jadi macam camp askar pula nak masuk. Dia perlu suasana yang diraikan. Pandangan PIBG dalam hal ini. Ya, saya juga memikirkan perkara ini sebab apabila pelajar-pelajar itu masuk sekolah atau dalam berbarisan nak masuk sekolah, tentunya untuk dia rakamkan tentang suhu badannya. Tapi bayangkan beratus-ratus pelajar yang nak masuk, tetapi gurunya mungkin tergelintir saja. Ini yang perlu saya kira bila sama ibu bapa. Mungkin adanya sukarelawan atau juga perangai membantu. Saya rasa kalau selama ini banyak membantu kita dalam vlog dan sebagainya. Saya kira sekarang untuk kemasukan pelajar pun juga ada caranya untuk membantu. Tentunya PIBG dan warga ibu bapa juga
pelajar-pelajar bekas sekolah, bekas pelajar tersebut pun boleh bantu. Ya. Satu lagi perkara yang saya lihat, mungkin di rumah ibu bapa boleh membantu sebelum anak-anak ke sekolah. Mungkin ibu bapa atau penjaga mengambil suhu badan anak-anak itu, nak pastikan bahawa suhu badan mereka tidak lebih daripada 37.5. Jadi di sini tentunya ibu bapa penjaga dapat membantu. Janganlah nanti kalau kita lihat dah sampai sekolah barulah ditentukan di sekolah. Ini saya rasa boleh dapat kita bantu lebih awal lagi. Okey. Persoalannya sekarang, Ya. adakah kemungkinan ibu bapa atau penjaga mempunyai setiap rumah suhu alat pengukur suhu di rumah? Okey. Alat pengukur suhu kadang-kadang saya rasa mahal juga. Ya. Ini perlu kita fikir bersamalah sama ada boleh atau tidak komuniti membantu. Okey. Dan perlu membantu Ya. saja. Alat mengukur suhu ni mungkin ada di antara jutaan ibu bapa di luar sana. Mungkin ada beberapa yang bekerja dalam rantaian bekalan peralatan itu. Itu kekuatan PIBG. Tapi saya nak kembangkan lebih daripada itu. Saya perlu rehatkan diskusi ini sebentar. Tetapi apabila kembali, soalan saya ialah bagaimana kita mahu mengambil peluang ini bukan saja berfikir tentang SOP, tetapi mengambil peluang merapatkan jurang-jurang yang sebelum pandemik pun. Macam yang Cheryl katakan, golongan yang perlu diberi perhatian, bagaimana dengan pedagogi yang lebih mesra pelajar. Inilah ketikanya, ketika kita mahu melakukan perkara baru, boleh kita sekalikan perkara itu. Contohnya apa yang Profesor Madya katakan tadi, di negara China misalnya dan di Skandinavia, mereka ada aplikasi mudah alih yang merekodkan suhu itu dari masa ke semasa, macam Fitbit dan sebagainya. Jadi itu tak perlu dilakukan terpisah daripada rutin harian keluarga mahupun individu pelajar. Soalnya tidak semua seperti juga capaian akses internet dan peranti komputer yang ada. Jadi bagaimana nak cari kesetaraan itu kita bincangkan selepas ini, dan ini adalah agenda Wani. Antara sektor yang paling turut terjejas dengan pandemik adalah sektor pendidikan. Data yang diberikan oleh Forum Ekonomi Sedunia ataupun WEF, lockdown, Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya, lebih 90% sekolah di seluruh dunia dengan populasi pelajar merangkumi bilangan 186 negara dan wilayah semuanya tutup. Ini mereka petik daripada UNESCO. Dan kini apabila sudah mula dibuka, ada sekolah yang mewajibkan tingkap semua perlu dibuka setiap masa. Ada guru-guru di Denmark misalnya membawa pelajar keluar pergi ke taman permainan dan mereka menulis menggunakan kapur di lantai ataupun permukaan dasar taman permainan itu. Pelbagai benda dilakukan. Di Malaysia kita sudah mendengar SOP dan juga 24 Jun bermula dengan tahun peperiksaan seperti SPM, SPVM dan sebagainya. Saya masih lagi bersama dengan Cheryl Fernando, guru terhebat Malaysia dalam pandangan ramai orang. Saya juga masih ada PIBG National, Profesor Madya Dr. Muhammad Ali. Soalan saya tadi adalah kita perlu mengambil kesempatan normal baru ini untuk merapatkan jurang-jurang dahulu. Cheryl, easier said than done. Lebih mudah untuk diperkatakan kerana jurang teknikal, jurang teknologi, jurang capaian, jurang akses masih ada. Jadi Cheryl tolong wakili suara mereka yang jauh di pedalaman, kalaupun di pinggir bandar mereka tidak ada komputer atau akses internet dan sebagainya. Masih ada kan kumpulan komuniti pendidikan macam ni. Jadi bagaimana kita boleh mengambil peluang ini untuk sekaligus? Ya. So jurang ni sememangnya sebelum ni pun kita banyak bercakap tentang education inequity. Bukan inequality tapi inequity. So semua orang perlu mendapat apa yang mereka perlukan untuk berjaya. Bukan same for everyone, right? It's not equal, it's equitable. Jadi I think one of the ways yang UNICEF suggest dalam framework mereka adalah untuk kementerian memperkenalkan large scale remedial program
yang khas untuk membantu golongan-golongan yang tercicir ini. So I Okay. think now is really a very good time. Kita jangan rugikan pandemik ini. Yeah. Sebab kita dah tahu, we know that there are so many students in our school Yeah. yang tercicir, they haven't gotten access. Ada yang didn't even get any learning. Yeah. So it's really the time for KPM to introduce remedial programs. Tetapi Yeah. at the same time, kita juga tahu ada ramai guru dan sekolah yang sudah membantu golongan ini. Ada Yeah. sebuah sekolah yang memperkenalkan this program called No Child Left Behind, Okay. di mana mereka tinggalkan homework dengan security guard di sekolah dan parent datang ambil homework untuk pelajar. Yeah. So all these small efforts I think akan betul-betul membantu. Di Borneo ada yang Awani paparkan cerita Ya. itu, ada orang yang pergi ke sekolah dan bawa kembali ke rumah panjang dan mereka duduk di bawah pokok dan sebagainya. Ya. Tetapi kita mahu arus perdanakan yang purata itu. Jadi soalan saya secara jujur kepada Cheryl adalah, pada pandangan Cheryl, ketika PKP, PKPD, berapa peratuskah pembelajaran yang berterusan tanpa pergi ke sekolah itu? Kerana tanpa kita mencerap masalah itu, bagaimana kita tahu apa yang perlu kita perbaiki atau lajukan untuk tampung kembali defisit yang berlaku ketika PKP? Secara puratanya lah pandangan Cheryl bergaul dengan ramai orang. Ya, saya rasa kalau kita tengok dari segi penggunaan Google Classroom, Malaysia is one of the highest. So ini menunjukkan ramai guru kita yang menggunakan Google Classroom untuk membantu pelajar mereka. Dari segi perbincangan saya dengan guru, dengan pentadbir sekolah, saya nampak ada banyak effort untuk reach out. Tetapi ada setengah factors yang memang mereka pun tidak boleh membantu, especially in terms of access. Okay. So I would say at least 50% of the students, mereka telah cuba sedaya upaya untuk membantu, whether physically memberi homework ataupun online, but there is definitely that group yang tertinggal. Okey, okey. Profesor Badja, cerapan PIBG nasional terhadap kualiti dan kuantiti pendidikan apabila kita bergerak daripada di sekolah ke rumah itu, ini secara jujur kita perlu bincangkan supaya kita tahu defisit yang perlu kita kembalikan itu atau majukan lagi. Ya, secara jujur. Ya. Moderator kata saya jujur. Saya mengharapkan, ini harapan tinggi saya, bahawa semua warga negara, tak kira di luar bandar, pinggir bandar, di pendalaman, sepatutnya mempunyai akses quality education for all. Tak kira apa bangsa dan sebagainya. Jadi dalam hal ini misalnya dalam masa kita PKP dan PKPP masih lagi ada barangkali yang terkicir untuk menikmati pendidikan berkualiti, apatah lagi yang tak dapat datang ke kelas. Jadi tentunya pendidikan di talian amat berfaedah, amat diperlukan. Jadi perlulah pihak kerajaan membincangkan. Saya pernah mencadangkan tentunya seperti juga kita bagi handout untuk persekolahan. Jadi perlu juga ada satu dana khas untuk dipastikan bahawa pelajar-pelajar di pinggir bandar ada mempunyai akses capaian yang cepat untuk IT, kemudian prasarana yang diperlukan, dan juga batching untuk barangkali ada misalnya sebuah rumah yang kadang-kadang ada satu komputer sahaja atau laptop, tapi nak digunakan oleh ramai anak-anak mereka. Itu punya tidak mencukupi. Prof, dan, Prof dan Cheryl, tidakkah data begitu penting? Seperti juga kita nak melawan virus pandemik COVID-19 ini, kita kena ada data. Kena tahu jangkitannya kat mana, siapa di mana dan sebagainya. Tidakkah kita boleh pakai aplikasi yang sama jika kita boleh ada data tentang semua pelajar yang ada di Malaysia? Maka kita boleh petakan segala keperluan ini dan padankan dia dengan keupayaan komuniti. Kerana kadang-kala, terutamanya di Lembah Kelang, komuniti di Rumah Panjang boleh mengambil tugasan rumah dan bawa kembali duduk bawah pokok. Tapi di Kuala Lumpur ni siapa yang nak buat? Ada yang jauh daripada sekolah, komuniti di sekitar itu bagaimana? Kerana kalau komuniti tidak masuk dalam perkara ini, saya rasa sukar kerana kementerian boleh jaga di pintu pagar sekolah dan dalam, tetapi mereka bergerak keluar itu juga memerlukan sokongan komuniti setempat. Tak begitu, Cheryl? Ya, betul. I think this is where the saying it takes a village to raise a child, dia sangat bermakna, terutamanya dalam pandemik ini.
So I think like apa yang what you said just now about data, tetapi when we deal with humans, sometimes it's very hard untuk quantify semua, according to data. Understood. Definitely data drives a lot of instructions. Data boleh drive a lot of results. Tetapi we also have to look at this in a more human element of it, because we are talking about pelajar, we are talking about guru and all of that. So I think one of the most important things, like you said, is collaboration. So sekarang ni kita melihat it's a very good opportunity. Banyak parents yang duduk di rumah dengan dengan pelajar mereka, baru mereka sedar, sebenarnya anak saya tak pandai this chapter. Sebenarnya anak saya tak boleh baca lagi. So I see a lot of parent involvement, which is very good. Dan another thing that we see is also community. Kita lihat corporates, different NGOs cuba membantu keluarga. So it's really the time untuk sekolah jadi borderless, untuk really open up the school gates, not literally, tetapi just allow different parties to come in untuk membantu sekolah. Prof, macam mana nak buat ni? PIBG dah banyak kali cuba nak buat komuniti dan jaringan komuniti ni. Prof, tolong bagi satu cadangan kita boleh laksanakan. Yang inilah yang saya pernah mencadangkan bahawa mungkin PPD sebagai satu focal point untuk barangkali untuk monitor, menilai dan mengakses dan quantify siapa yang ada akses atau tidak, dan ada siapa yang ada permasalahan. Mesti ada focal center untuk membantu kesedaran kawasan-kawasan yang berkenaan. Ini yang saya cadangkan, mungkin PPD sebagai multi-purpose center untuk merapatkan jurang IT dan jurang akses PDP di talian ini. Dan kebakaran-kebaran yang sokongan mesti ada. Misalnya permasalahan sekarang ialah dari keluarga itu sendiri. Kadang-kadang buat satu keluarga itu berebutan untuk menggunakan masa yang kenaan. Berebutan untuk menggunakan teknologi yang tak digunakan. Apatah lagi barangkali masa tersebut waktu tidak mengizinkan untuk menggunakan talian yang kenaan. Tak sampai dan ada permasalahan teknikal. Prof, nanti PIBGN buat forum spesifik tentang itu ya. Awani, saya janji selagi saya ada sini kita akan beri liputan. Cheryl, saya tak nak tamatkan diskusi malam ini tanpa sentuh sedikit tentang tekanan mental. Tanpa ada pandemik pun, pelajar tahun peperiksaan ataupun bukan pun sudah pun ada tekanan kerana kerja rumah, peperiksaan, keputusan dan sebagainya. Bayangkan, di luar ada yang bercakap tentang the lost generation. Saya tak nak sepesimistik itu, tapi kita harus tangani dan anggap bahawa tekanan ini perlulah diberi perhatian, bukannya hanya diteruskan macam biasa. Cheryl. So this is my suggestion, tetapi pendapat saya saja. I think that apabila sekolah buka, terutamanya untuk semua pelajar, the focus should be untuk mental dengan emotional well-being of students. So the same framework yang UNICEF yang saya berkata tadi, mereka mengatakan bahawa it's very important untuk equip teachers bagaimana hendak mengendalikan learning loss, learning recovery dengan juga student mental health dengan psychosocial needs. Jadi training effort untuk membantu guru supaya mereka dapat identify kalau ada behavioural dengan cognitive changes dan provide support for the students. Terima kasih banyak Cheryl, sentiasa tak cukup masa dengan Cheryl. Terima kasih banyak Prof. Prof buat forum tu PIBGN, Cheryl also. Dan di sini agenda awal ini ingin membuka ruang siapa pun nak membantu normal baharu pendidikan Malaysia ni, kami akan terima. Anda boleh sekarang dah boleh datang balik ke studio, tapi kita masih melakukan SOP dan sebagainya, ataupun dalam talian, semuanya boleh dibincangkan kerana tanpa pendidikan anak-anak kita, di manakah masa depan kita? Ini adalah agenda Wani. Jangan biarkan virus mematikan harapan untuk masa depan negara. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.